kuat koyang. Tengah malam pukul 2 tanah runtuh kena rumah kita, kita takut terus lari. Lagi nombor 2 kali mari, tanah semua hancur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Aktiviti perkhemahan yang dilakukan oleh 94 individu di Batang Kali bertukar tragedi apabila berlakunya bencana alam tanah runtuh di lokasi berkenaan. 61 mangsa dilaporkan selamat manakala selebihnya maut dan unit anjing pengesan K9 digunakan bagi mengesan mangsa yang masih hilang. Wartawan Tun Nizami Hashim ke lokasi kejadian bagi mendapatkan perincian tragedi itu. Saya tak dapat tidur. Sebelum jumpa dia pun memang saya tak dapat tidur. Saya pejam je mata, memang nampak dia tu memang dah tak ada. Saya rindu bayang-bayang dia lah. Sebab dia tak ada sakit apa kan, pergi dengan mengejut macam tu. Setiap kali saya pejam mata, memang saya bayangkan dia lah. Itu luahan pilu seorang ibu, Siti Esa Hassan, merindui anak sulungnya, Nurul Azwani Kamaruzaman, yang terkorban dalam insiden tanah runtuh di Batang Kali pada Jumaat lalu. Allahyarham yang bekerja sebagai pembantu kantin sekolah antara 94 mangsa yang berada di tapak perkhemahan sebelum berlakunya bencana alam itu kira-kira jam 2 pagi. Rabu 14 hari bulan jam 11.30 pagi dijemput oleh bos dia lah. Bos dia yang ajak tu untuk menemani 2 anak perempuan dia lah. 11 tahun dengan 12. Cuma saya bergurau dengan bos dia. Saya cakap mau pergi mana? Pergi Genting. Asyik bawa wani je. Bawa lah saya sekali. Tu dia gelak je. Reaksi dia pun tak ada tunjuk je macam dia tu nak pergi ke apa semua ke. Tak ada. Sejak hari pertama kejadian, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia antara barisan hadapan yang mengerahkan lebih 120 anggota dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa selain menerbangkan 3 unit drone untuk pemetaan dan pemantauan dari aras tinggi. Jalan utama untuk menuju ke lokasi kejadian masih ditutup kerana operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan oleh agensi penguatkuasa dan juga agensi penyelamat Malaysia, dan 61 mangsa telah dilaporkan selamat dan dibawa ke Hospital Sungai Buloh, Hospital Selayang dan juga Hospital Kuala Kubu Baru. Pihak berkuasa dan juga penyelamat masih mencari mangsa untuk menjejaki mereka di lokasi kejadian dengan menggunakan eskavator. Selain menjalankan kaedah surface searching dan digging, peranti ground penetrating radar yang boleh menembusi tanah sedalam 5 meter turut digunakan dalam operasi mengesan mangsa. Beginilah keadaan sesak di hadapan lokasi kejadian yang dibanjiri oleh anggota penyelamat dan juga pengamal media. Misi pencarian mangsa-mangsa yang hilang masih lagi diteruskan dan unit K9 turut digunakan dalam misi pencarian ini. 6 ekor anjing pengesan berbaka English Springer Spaniel dari unit K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut digunakan di bawah tanggungjawab Penguasa Kanan Bomba 2, Donny Chap. Jadi pada masa sekarang ni kita akan buat rotation lah anjing ni. Rotation dalam jangka masa waktu tertentu. Kita tengok keadaan anjing kita, kita tengok performa anjing kita sebab keadaan dan bentuk muka bumi yang sangat sukar. Jadi anjing mempunyai performa yang sangat limit lah. Masa yang digunakan untuk pencarian mungkin 30 minit ke 40 minit macam tu lah. Jadi anjing itu perlu direhatkan. Apabila dia direhatkan, kita akan rotate guna anjing lain lah. Jadi tak semuanya anjing itu akan buat kerja setiap kali lah, setiap masa. Jadi kita perlu rehatkan dari masa ke semasa. Kita depend on performa anjing itulah.
Runtuhan tanah setinggi lebih 30 meter dengan anggaran keluasan kira-kira 3 ekar memberi cabaran kepada anggota penyelamat dan anjing pengesan menjejaki mangsa yang hilang dalam kejadian itu. Kesukaran anjing kita untuk mengesan kerana struktur muka bumi telah bertukar kepada daripada tanah ni dan air, bercampur air kan, bertukar kepada lumpur lah. Jadi anjing kita agak sukar untuk mengesan kehadiran bau apapun ketepatan itu kita susah nak capai. Kerana bau pada masa sekarang ni memang sukar nak keluar daripada struktur tanah runtuh ni lah, kerana sangat tinggi dia punya ketinggian tanah yang telah runtuh pada masa inilah. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat pula membantu mangsa-mangsa terselamat yang ditempatkan di Balai Polis Ulu yang baru dengan menyediakan mereka makanan, pakaian dan menyediakan khidmat kaunseling. Bersama juga di sini adalah salah seorang kaunselor untuk seandainya ada mangsa-mangsa mungkin berada dalam keadaan trauma, dan memang pun ada yang dalam keadaan trauma kerana ada yang ahli keluarga tak jumpa lagi. Jadi setakat itulah yang kami boleh bantu untuk situasi yang ada sekarang. Saya difahamkan yang lain-lain itu adalah di lokasi bencana. Kita di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita tak ada akses untuk ke kawasan merah, zon merah. Kita hanya berada di akses di zon untuk membantulah. Setakat ni tidak ada rancangan untuk membuka PPS sebab semua mangsa ada di sini. Walau bagaimanapun PPS kita dalam keadaan siap siagalah. Seandainya diperlukan standby untuk memberikan penempatan. Pekerja ladang warga asing Tuang Uk antara 61 mangsa yang terselamat dalam kejadian tanah runtuh itu. Kita sebelum tidur apa-apa pun tak bunyi. Kita sudah tidur, dia tanah runtuh hantam rumah baru kita tahu. Mangnya kuat koyang. Tengah malam pukul 2 tanah runtuh kena rumah kita, kita takut terus lari. Lagi nombor 2 kali mari tanah semua hancur. Dilaporkan, kesemua 24 mayat mangsa tragedi tanah runtuh termasuk Nurul Azwani dituntut waris masing-masing. Ayah punya bos tu, dia cakap, you cepat-cepat datang sini. Dia kata, ini ada perempuan Melayu, mesti Wani punya, dia kata. Hati saya ni luluh lah. Dia panggil saya, ready ke, dah bersedia ke. Lepas tu saya relax dulu, saya duduk. Lepas tu saya kata okey, tak ada perubahan lah. Wajah dia macam biasa lah, tak ada macam luka ke lebam ke, memang tak ada. Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Selasih, kira-kira jam 10 malam. Laporan Tun Nizami Hashim, 999. Banjir kalau biasa-biasanya dua kali je. Ni 3 kali dah. Tak tahulah. Gelombang banjir yang melanda Kelantan semakin melebihi paras bahaya apabila hampir 10,000 mangsa ditempatkan di 80 pusat pemindahan sementara PPS di 9 daerah negeri itu. Pihak bomba turut bersiap siaga dengan menyediakan beberapa aset termasuk lori dan bot bagi membantu mangsa yang terlibat. Ikuti laporan jejak mangsa banjir dalam 999. Situasi banjir di Kelantan dan Terengganu bertambah buruk dengan jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS meningkat hampir 10,000 orang.
Gelombang banjir yang melanda 9 daerah di pantai timur memasuki tahap bahaya apabila hampir 1,000 mangsa terjejas direkodkan setiap hari bermula awal Disember lalu. Beberapa kawasan telah ditenggelami banjir susulan hujan lebat sekaligus menyaksikan hampir 10,000 mangsa ditempatkan di 80 pusat pemindahan sementara PPS. Tinjauan di Rantau Panjang Kelantan pula mendapati paras air meningkat ekoran limpahan air Sungai Golok yang melebihi tahap bahaya dengan bacaan di atas 9 meter. Hasil pemantauan turut mendapati premis perniagaan di zon bebas cukai berkenaan ditutup sepenuhnya gara-gara turut dimasuki air. Tahap kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan dipertingkatkan dengan menyediakan beberapa aset seperti bot dan lori bagi membawa mangsa banjir ke PPS yang ditetapkan. Terdapat 40 buah bot serta 11 buah lori disediakan di Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang. Kesemua alatan yang digunakan turut diperiksa sebelum digerakkan bagi memastikan operasi menyelamat mangsa banjir kekal selamat. Kiranya hari ini dia air tu naik. Sebelum tu dia sampai sana dia. Dia dah naik sini ya. Tinjauan pegawai dan anggota bertugas secara berkala dipergiat, khususnya membabitkan penempatan rendah yang berdekatan dengan sungai. Menurut sebuah keluarga yang sedang meredah banjir menggunakan sampan sedia ada. Banjir kali ni, lah, macam dahsyat jugalah. Biasa-biasa banjir kalau biasa-biasanya dua kali je. Ni 3 kali dah. Tak tahulah ke 2 kali lagi ke 3 kali lagi ke. Memang dia naik lambat. Cuma terus naik lah. Tu ya pindah tu. Rondaan diteruskan di beberapa lokasi hotspot sekitar Rantau Panjang yang dikenal pasti. Orang tinggal je lah. Berapa orang ni? Berapa ramai? Ada dah depan lagi. Ada lagi ni. Ayam mana ayam? 7. Yes, siapa ada di rumah? Sewaktu pemantauan dijalankan, seramai 9 ahli keluarga didapati terperangkap di sebuah rumah sekitar Kampung Padang Licin. Tapi kita tak boleh duduk dah ni kalau dia air naik gini. Sebab air lon dia naik cepat. Tapi semua kali ni ya air slow sikit naik. Jadi dia juga lah selamat sikit-sikit bagai tu. Dia kita standby lah. Kalau macam dulu bulan 3 tu memang tak ada dah nak selamatnya. Sebab dia cepat sangat air naik. Tak ada. Ni dia juga. Bagaimanapun mereka memutuskan untuk kekal tinggal di rumah berikutan paras air yang dianggap masih terkawal. Okey, kita cuma boleh nasihat kepada masyarakat di kampung, terus terutamanya akak ni dan keluarga,
Kalau air orang kata ini, bukan kata ni selamat, ni pun tak selamat tinggi dia. Kalau tinggi kita dah sampai sini dah, dalam dia. Jadi boleh disyorkan pindah dia kan. Tapi mereka dah ada pengalaman. Dia kata ini air tak seberapa sangat. InsyaAllah masa terdekat ni kita cadangkan supaya mereka berpindah. Beberapa aset keselamatan dari negeri lain turut diperoleh susulan bilangan mangsa banjir yang kian meningkat. Kita ni orang kata bukan tunggu, tapi kita cari mangsa. Kita buat kempen sekali, nasihat mereka pindah dah. Tapi mereka ni lot experience. Mereka ni tahu di mana tahap boleh pindah dan di mana tahap yang tak payah pindah. Bagi saya benda tu pengalaman dengan orang kata keadaan semasa perlu disegerakan mereka pindah, bukan cara paksaan. Satu orang kata tackle secara lembut dengan mereka. Sehingga kini, ratusan mangsa banjir telah ditempatkan di beberapa PPS sekitar Rantau Panjang. Petugas kesihatan bertanggungjawab melakukan pemeriksaan kesihatan bagi mencegah penularan sebarang wabak penyakit berlaku. JBPM Kelantan sentiasa memantau situasi di PPS bagi memastikan mangsa banjir dilengkapi kemudahan asas. Suka tak suka mana kalau ek-ek nak duduk rumah lah kasih dengan budu pun macam boleh. Ini tak ada arah dah tak duduk tak bala, paksalah mari sini. Kalau macam boleh tak duduk sangatlah sini ni. Dalam perkembangan sama, pihak Bomba menyeru masyarakat setempat agar tidak bermain air khususnya golongan kanak-kanak. Semua pihak perlu berada dalam keadaan bersedia dengan sebarang kemungkinan selain segera berpindah ke tempat lebih selamat bagi mengelak sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Bertukar duka apabila dua orang wanita dan seorang kanak-kanak tercampak dari permainan Squid Ride di sebuah pesta ria sekitar Eco Grandeur pada 12 Disember lalu. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 8.30 malam itu sempat dirakam oleh orang awam sehingga menjadi tular di media sosial dengan lebih 500,000 jumlah tontonan. Bila saya tengok video tu, saya rasa agak terkejut lah sebab selalunya kalau kita tengok video macam tu, benda-benda macam tu selalu terjadi dekat luar negara kan, macam India ni semua benda. Tapi bila terjadi kat Malaysia ni, saya rasa agak terkejut lah bila tengok macam mana boleh berlaku kat dalam negara kita ni. Sebagai parent lah, kita pun mesti mahu safety untuk anak-anak kan. So bagi saya lah, nasihat untuk parent tu, kalau nak pergi macam tu boleh, tapi kita sekali dengan anak ataupun tengok dulu keadaan, kalau selamat, okey kita teruskan. Menurut Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS, meskipun arahan SITA telah dikeluarkan pada 29 November lalu, pengusaha tapak pesta ria itu tetap berdegil menjalankan operasi sehingga berlakunya kemalangan. Kru 999 bertemu mangsa kemalangan bagi mendapatkan butiran
kes ini. Saya naik dengan kakak saya. Tengok macam selamat. Selamat Kerusi tu goyang-goyang ke macam ataupun macam tak ada, tapi macam ada goyang sikit-sikit. Cara goyang-goyang sikit. Dapat tahu ya, terperanjat jugalah, terduduk jugalah dengan berita macam, sebab berita tu katanya jatuh daripada permainan dekat pampir kan. Jadi fikiran tu macam-macam fikirnya. Macam mana keadaannya. Risau jugalah kalau serius ke. Janganlah, pada mulanya kita pun tak tahu kan benda ni tak ada lesen lah, kena disita lah. Jadi bila dapat tahu macam ni, kita marah jugalah sebab kenapa dia buka tanpa lesen sampai jadi kejadian macam ini. Sebab atas kecuaian diorang kan, benda ni melibatkan nyawa jugalah kan. Pihak MPKS turut mendapati pengusaha itu tidak mendapat kebenaran dari mana-mana pihak berkuasa. Insiden pesta ria haram itu turut mendapat perhatian pakar kriminologi Shankar Durairaja. Mereka nak buat pesta taman hiburan ini, walaupun disita, walaupun disekat oleh agensi penguatkuasaan, kenapa mereka still nak buat? Motif pertama adalah duit. Okay, mereka buat bukan untuk servis, mereka nak dapatkan duit kan. So kalau mereka buat walaupun disekat, walaupun dijatuhkan hukuman macam tu, tapi mereka keep on doing kerana apa yang mereka dapat itu lebih tinggi daripada kerugian mereka. Kerugian means kalau mereka tertangkap atau disita tu mereka kena bayar denda kan. Tapi apa yang mereka bayar tu tak lebih lah compare dengan apa yang mereka dapat daripada menganjurkan pesta-pesta inilah. Masyarakat kenalah menggunakan observation mereka. Mereka kena tengok tempat itu dia selamat ke tak. Macam mana check? Mereka just gunakan visual observation. Mereka tengok tempat itu dia okey ke tak. Okey, kita ada basic kan. Basic kita boleh gunakan basic visual examination. Kita boleh tengok okey tempat itu dia bersih ke tak. Okey, semua peralatan itu di masa dia operasi itu dia ada bunyi ke tak. Macam mana pekerja yang ada kat situ mereka menjaga tempat itu ke tak. So based on our visual observation kita boleh tengok dah tempat itu dia okey ke tak. So inilah masyarakat boleh buat, tengok. Okey, kita buat check and balance. Kalau kita nampak okey ada yang something wrong there. Okey, peralatan ini macam tak okey, banyak berbunyi, ada nampak karat. Okey. So kita boleh buat apa? Kita report kepada agensi penguatkuasaan. Kalau kita tak tahu agensi penguatkuasaan mana yang kita boleh report, kita pergi ke PDRM, Balai Polis, kita report je. Pengusaha terbabit dikompar mengikut Seksyen 6 Kurungan 1 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Negeri Selangor 1995. Dan kesalahan itu memperuntukkan hukuman denda maksimum sehingga RM25,000 atau penjara sehingga 3 tahun jika sabit kesalahan. Tak tengok orang ramai dia lah. Ya. Tak tengok orang ramai, dia masih baling-baling je. 1 jam kalau kata tak kutip, memang berlonggok macam ni. Berlonggok macam ni. Kawasan perumahan ibarat tapak pembuangan sampah. Itulah keadaan kotor di sebuah pangsapuri yang kini menjadi tempat penularan wabak penyakit. Wartawan Tun Hizami Hashim menyertai Ops Vector bersama Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang bagi membendung situasi menjijikkan itu. Februari 2021, tular satu video memaparkan sebuah pangsapuri di seberang perai ibarat tapak pembuangan sampah dan mendapat jolokan flat paling kotor di kalangan warga maya. Memandangkan situasi itu semakin melarat, cawangan penyakit bawaan vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang melancarkan Op Vector di kawasan perumahan ini yang berpotensi menjadi lokasi hotspot wabak penyakit. Jadi bahagian perubahan. Jijik dan kotor. Beginilah situasi di Pangsapuri Taman Teluk Indah Pulau Pinang apabila telah menjadi ibarat tempat pembuangan sampah apabila segelintir komuniti di sini mencampakkan sampah dari aras atas yang jatuh ke aras bawah. Ini sekaligus boleh mengundang pelbagai penyakit termasuk denggi dan setakat November 2022, 6 kes denggi telah dicatatkan di kawasan perumahan ini.
Selain sampah sarap yang bertaburan di atas lantai, kawasan perumahan ini juga dipenuhi takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pengamatan tuan, bagaimana air di sini boleh bertakung tuan? Okey, ini persoalan dia. Sebab kita nampak daripada atas daripada awal kita tak tahu dari mana air ini datang. Ada daripada tangki atas ataupun hujan. Dan kalau kata hujan sekarang ni adalah panas dan keadaan yang begini yang boleh menyebabkan tempat-tempat pembiakan nyamuk lah. Pemeriksaan anggota penguatkuasa di dalam takungan air pada lantai yang berlubang mengesan kehadiran jentik-jentik. Ini adalah pelopok di mana asalnya adalah besi pengadang dan bila dipotong, dicabut kita nampak ada jentik-jentik dan kita lihat daripada semua blok benang blok. Apa? Bodek-bodek. Dua aspek yang kita lihat. Yang pertama dari segi keselamatan orang ramai ataupun terutama kanak-kanak sebab dia boleh daripada tingkat 20 boleh jatuh dan yang kedua dari sudut pembiakan Okey, pembiakan dan benda-benda macam ni boleh menyebabkan pemaking kepada pembiakan jentik-jentik. Ekoran itu, sampel air di kawasan takungan yang mengandungi jentik-jentik diambil untuk dihantar ke makmal sebagai bahan bukti sekiranya kes ini dibawa ke Mahkamah Kelab. Dengan jentik-jentik yang kita jumpa, kita akan hantarlah ke makmal untuk analisa sama ada dia kategori Aegypti ataupun Albopictus lah. Okey, tetapi kedua-duanya boleh menyebabkan demam denggi. Okey, cuma yang amat menduka citakan kita adalah tempat pembiakan ni kita dapati di luar premis di mana kawasan awam Rintitan itu, semburan kabus atau fogging menggunakan racun pembunuh serangga dilakukan serta-merta di kawasan perumahan ini bagi membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Kalau kawasan-kawasan yang luas macam yang kita nampak ni, kita akan menjalankan semburan mist blower lah secara besar-besaran sama ada abate ataupun wet to bed lah, iaitu dalam bentuk powder dan campuran air lah, dan kita akan mixkan dan kita akan membuat semburan lah di atas air-air yang berlopak untuk membunuh jentik-jentik yang berada di situ. Pemeriksaan di aras satu pangsapur ini turut mengejutkan pihak berkuasa apabila 3 lift yang rosak didapati menjadi habitat tikus. Dan yang ada tikus bersepah di sini. Slide di sini berisiko tinggi untuk berlakunya leptospirosis. Ini lift rosak. Yang ini pun rosak. Okey. Dan kita nampak bangkai tikus ke ada. Mana? Bangkai tikus ada. Lelaki warga emas ini antara penduduk yang mengeluh kerana terpaksa hidup dalam persekitaran yang kotor sejak 6 tahun lalu. Belakang banyak kotor, ada air taruh dalam rumah. Oh, di bawah. Sudah bagi tahu habis dia cakap okey. Sudah 2 bulan. Okey. Nyamuk banyak dah. Nyamuk banyak. Sini banyak kes sini. Kalau macam air ni berlopak memang macam ni selalu. Selalu ini macam saja dia. Komplain banyak kali selalu. Apa komplain dengan atas pihak pengurusan? So tapi dia pasang pipe kalau boleh dia tak ada pasang. Okey. Siasatan awal mendapati pihak pengurusan pangsapuri ini sering bertukar tangan menyebabkan proses membaik pulih kemudahan yang rosak dan kerja-kerja pembersihan gagal dilaksanakan secara berterusan. Kita ambil alih bulan 2. Kita dapat lift baru dengan access card dan kita pasang CCTV untuk keselamatan penduduk dan kita sudah apply tapi saya rasa sudah approve tempat pembuangan sampah shoot dari tingkat 21 tu. I1 sebelah, I2 sebelah. Ya, tapi dulu memang tak buka, akan dibuat. Jadi kita pun fokus satu-satu part untuk pembarukan tempat ni. Tapi kita perlukan masa sebab 20 tahunnya masalah.
Pihak pengurusan memasang kamera litar tertutup CCTV di beberapa buah tingkat bagi mengesat identiti si pembuang sampah. Seterusnya, mengenakan kompaun bernilai RM200 kepada mereka. Pihak pengurusan COB telah memasangkan CCTV untuk mengesan, dan kita lihat di sini kita nampak okey dan mereka mengambilkan satu langkah lain, iaitu dengan mengadakan tirai-tirai tirai-tirai di sini, dan bila buang sampah dia akan buang di sini dan tak nampak muka. Dan saya dipahamkan pihak pengurusan pun telah bermesyuarat dan akan membuang semua yang tirai-tirai ini untuk melihat dengan jelas sesiapa yang membuang sampah saraf di sini. Selalunya sudah penuh, tapi sekarang sudah kurang 2 blok. Dia kurang sebab kita sudah sistem saman. Jadi kita start dengan sistem itu. Apa memang yang disaman tu dia bayarlah. Ya, satu mereka akan bayar, ataupun mereka akan buat kerja amal, atau mereka akan didenda sapu tangga. Tempat pembuangan yang mereka buat tu mereka kena bagi bersih. Jadi sekarang mereka pun tahu sudah ada sistem saman. Jadi mereka kurang lah, ada yang selalu buang tu kurang. Tukang sapu sampah juga diupah oleh pihak pengurusan dalam usaha untuk membersihkan pangsapuri yang telah dibina sejak 20 tahun lalu. Sehari tak buat dah penuh lah. 1 jam kalau kata tak kutip, memang berlonggok macam ni. Berlonggok macam ni. Berapa kali abang bersih sini? Ini 2 kali. Tapi di atas dia ada tong sampah kan? Ada, dia pun buang. Dia orang tak nak buang. Tak kisah, mereka tak kisah. Dia orang bagi buang juga. Buang juga Duduk tengah-tengah sapu tak berani? Tak berani, tak boleh. Pakai slope, tolak tepi, baru ambil. Kalau duduk tengah? Memang jatuh. Dia tak tengok orang ambil dia lah. Tak tengok orang ambil, dia masih baling-baling lari je. Saya pun biasa kena kaki bos saya patah pun biasa patah, jatuh. Orang baling dari atas barang, jatuh, kaki patah. Barang apa dia baling? Baling kaca. Kaca? Kuih sampai kaki, dulu hospital. Menurut Ketua Inspektorat Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, Muhammad Wazir Khalid, kawasan perumahan ini masih berkeadaan kotor walaupun pihaknya telah 4 kali melakukan op vektor sejak tahun 2021. Pihak kami telah menganjurkan satu taklimat dan gotong royong, tetapi malangnya tidak mendapat sambutan. Sepatutnya pihak masyarakat ataupun penghuni di sini perlu bertanggungjawab mengambil satu tindakan yang serius, sebab mereka yang menginap ataupun menghuni di sini 24 jam. Peranan kami Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya Inspektor Kesihatan, kita dipertanggungjawabkan. Dan sebelum ni kita menjaga COVID dan kita menjaga keselamatan makanan dan hingga kita menjaga kawalan penyakit berjangkit. Kita tak nak berlakunya kes-kes kematian di kalangan masyarakat. Dan sebab itu kita menjalankan pemeriksaan ataupun operasi bersepadu untuk mengelak daripada masyarakat dijangkiti dengan demam denggi. Dan kita risau sekiranya kanak-kanak ataupun orang-orang tua dan benda ini boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan segera. Mengikut Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, mereka yang melakukan kesalahan membiak nyamuk Aedes boleh dikompaun maksimum RM50,000 jika sabit kesalahan. Laporan Tun Nizami Hashim, 999. Lebih tertumpu kepada pencarian menggunakan bubuk yang semua yang ada lah. Mayat kanak-kanak berusia 3 tahun dipercayai maut akibat lemas ditemui di kawasan tali air Manir, Terengganu. Saksikan butiran kejadian dalam tragedi 999 minggu ini.
mangsa, Muhammad Sufi Ijaz Muhammad Sobri berusia 3 tahun dipercayai lemas selepas terjatuh ketika berada di tepi jambatan dan dihanyutkan arus deras di Kampung Kebor Besar Manir, Kuala Terengganu sekitar jam 4.15 petang. Ketika kejadian, bapanya, Sobri Ramli berusia 33 tahun, membawa mangsa bersama 2 lagi anaknya ke tempat kejadian untuk melihat air banjir sebelum menghantar mereka ke kelas mengaji. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Muhammad Mazimi Muhammad, pasukan penyelamat di air PPDA Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu memulakan selaman pertama sejurus tiba di lokasi kejadian selepas menerima maklumat daripada keluarga mangsa pada jam 4.28 petang. Namun, operasi mencari dan menyelamat terpaksa ditangguhkan selepas selaman kelima sebelum diteruskan semula pada jam 8.15 malam. Untuk buat operasi pada malam ini, kita punya kesukaran adalah dari segi arus yang terlalu kuat dan juga pencarian untuk di tepi-tepi kita tak dapat lakukan kerana dilimpahi air. So maknanya kita lebih tertumpu kepada pencarian menggunakan bubuk yang semua yang ada lah. Kita akan deploykan semua anggota dan juga bubuk untuk teruskan pencarian pada malam ini. Tambahnya, seramai 68 anggota termasuk pasukan sukarelawan dan penduduk kampung telah digerakkan dalam operasi mencari dan menyelamat. Hasil pencarian selama 2 hari, mayat Muhammad Sufi Ijaz Muhammad Sobri ditemukan dalam keadaan terapung kira-kira 500 meter dari tempat kejadian. Suasana pilu menyelubungi lokasi kejadian apabila ibu bapa serta keluarga mangsa tidak dapat menahan kesedihan sewaktu proses pengecaman sebaik mayat mangsa dibawa ke darat. Mayat kanak-kanak terbabit kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk bedah siasat. Pasangan kekasih warga tempatan berdepan hukuman penjara kerana didakwa mencederakan seorang kanak-kanak sehingga maut. Kejadian yang berlaku di Melaka itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Tertuduh berusia 29 dan 21 tahun dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh kerana didakwa mendatangkan kecederaan fizikal terhadap seorang kanak-kanak pada tahun lalu. Kejadian didakwa berlaku di Batu 16 Kampung India Jasin pada 11 November 2021 sebelum mangsa yang merupakan anak kepada salah seorang tertuduh dilaporkan meninggal dunia 6 hari selepas kejadian. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan hakim selepas didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sebutan semula kes dijadualkan pada 16 dan 25 Januari 2023. Seorang bekas guru tuition mengaku tidak bersalah selepas dihadapkan di Mahkamah Session Georgetown di atas pertuduhan penggubahan wang haram hasil daripada kegiatan penjualan bayi. Tertuduh didakwa telah mengiklankan seorang bayi di laman Facebook untuk mempromosikan kepada pasangan yang ingin mengambil anak angkat dan telah menerima wang tunai berjumlah RM12,000 di lobi sebuah hotel daripada sepasang suami isteri untuk mengambil bayi tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 beserta syarat dan sebutan semula kes pada 13 Januari 2023. Sementara itu, seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu di atas 2 pertuduhan merogol adik kandungnya berusia 15 tahun. Tertuduh mengaku bersalah selepas pertuduhan merogol mangsa di sebuah rumah di Kuala Nerus pada Mei lalu dibacakan di hadapan Hakim Nuriah Osman. Mahkamah kemudiannya menetapkan 18 Januari 2023 sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan sosial daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kes disiasat mengikut Seksyen 376/3 Kanun Keseksaan kerana merogol. Pelajar tahun akhir sebuah institut latihan kemahiran berdepan hukuman penjara di atas 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan. Menurut fakta kes, tertuduh melakukan perbuatan terbabit terhadap seorang kanak-kanak berusia 11 tahun di 2 lokasi berbeza pada November lalu selepas mengenali mangsa di media sosial. Tertuduh berusia 20 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dharma Fikri Abu Adam di Mahkamah Session Air Keroh. Mahkamah memutuskan 11 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan disiasat di bawah Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. "999" akan terus membawakan laporan terkini kejadian jenayah semasa. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.